Sorry, kau kerja dekat port PSA? Yes sir. Ini baru aku nak tanya soalan ni. Okay. Aku dengar that PSA is actually not a good environment to work at because there is a lot of drug abuser inside and the access of drugs is easier. Is it true? Kalau kau tanya aku will say that aku agree 70%. But of course disclaimer, bukan aku nak cakap masuk dalam kerja PSA ni mesti kau akan buat benda salah. Ini semua masing-masing. But aku can say that there are percentage of people yang abuse drugs because of kerja kat dalam, which termasuk aku. Memang kerja dia stressful because it's a very fast pace punya tempat. While I was working there, aku dah memang tahu that some of my colleagues pun semua langgar. Then there's this one particular day, I remember macam kenapa aku stress gila. Sekali aku masuk office, semua tengah langgar. Diorang ajak aku, dan aku tu macam okay lah, one time aja kita try. Aduh. Episod ini ditajakan khas oleh Shima Martin Bridal. Jangan lupa follow mereka di laman sosial mereka, TikTok, Instagram dan juga Facebook. Korang juga boleh WhatsApp mereka di 88947691 dan juga pakai promo kod kita Rebuild100 untuk dapatkan $100 off untuk package 2 pasang baju ke atas. In Shima Martin Bridal, affordability at its finest. Hey guys, what's good? Welcome back to Rebuild Podcast in the segment Mat Rap Talk with me, Hassan Rahman and Haikal Malik. And also guys, aku tengah penat sikit lah. Penat banyak bro. Aduh, leceh betul lah. Tak ada sebelum kita nak buat recording untuk podcast episod ini. Ni Haikal Malik pergi buat TikTok live. Aku live santai-santai. Betul. Lepas tu dia suggest untuk aku main penalty kick. Tapi depan dia panggil penalty kick Kau cakap PK penalty kick lah. Bukan aku tak tak tahu apa dia meaning. Aku rasa PK tu penalty kick lah. Jadi macam mana aku pun layankan dia ni. Padahal buat PK tu depan mata je. Sebelah-sebelah je boleh actually. Sebelah-sebelah je kan. Lepas tu tak apa, aku pula kasih lah denda. Yang kita main first round aku menang guys. Itulah kadang-kadang dalam hidup ni kita jangan overconfident. Okay? Itulah, first round aku menang. Second round pula aku cakap okay, ni kali kalau kalah kena pakai baju Shima Martin Bridal punya gown lah. Aku dah nak menang guys sebenarnya. Aku dah hampir-hampir menang. Dah hujung-hujung. Aku punya viewers kira sniper gini bro. Tunggu ada time. Ada Allah lah. Dia tolong kau lah. Diorang sengaja. Dalam berapa saat tu ya, tinggal 10 9 dah macam handphone dah bergegar kan. Kali dia pump satu kali. Pum. Kita wow. Aku boleh kalah ni. Jangan main-main guys. Yang guys. kena denda akulah. Tapi kalau korang rasa yang korang nak tengok dia punya plus size baju, nanti kita try cari dia punya clip tu. Kita post dekat TikTok kita. Tak apalah, tak usahlah buat benda-benda memalukan akulah. Bukan memalukan, kerana ada sebab yang kita nak post. Kerana dekat Shima Martin ni ada diorang cater untuk plus size punya orang. Yes. So kalau kita tengok Hassan, kalau Hassan boleh boleh muat baju tu dengan wig guys, kalau korang nak tengok. Okay, nanti kita akan tunjuk korang dekat laman sosial kita, dekat TikTok. Aku penat tahu setting rambut sebelum recording. Lepas tu kena pakai wig tau. Leceh tau. Tapi tadi bila aku kalah pun sama, aku kena pakai wig. Nampak ni? Jambul aku dah sengit. Aku actually nak pakai ruler, nak tengok berapa degree tau actually. Tapi aku rasa bila cakap pasal plus size ni, yes, memang for me running this Shima Martin Bridal bridal company kan, memang one of the most common question yang banyak klien-klien aku tanya, do we cater to plus size? Faham. Which aku tahu that kebanyakan bridal pun tak provide plus sizes lah. Tapi of course aku punya plus size pun, aku punya baju cater paling besar is up to 2XL. 2XL? Yes, 2XL. So of course kita macam banyak orang pun worry. Diorang cakap kalau plus size ada tapi limited ke tak. Okay, sorry. Tadi bila kau cakap double XL tadi, 2XL betul. Okay. Is it yang tadi kau pakai tadi? Tadi aku pakai 2XL lah. Kira kau dalam golongan plus size. Aku shoulder pergi gym ya tau. Okay, jangan marah guys. Okay, Hassan actually sebenarnya dalam golongan plus size lah. Tapi dalam segi sado lah orang cakap. Masih lagi nak better lagi Tapi memang kita ada juga kita for plus sizes. But I think kalau korang for those, that's why aku selalu cakap dengan macam most of my client, jadi apa, orang-orang kurus je ke boleh kahwin? Orang yang plus size ni tak boleh kahwin ke? Kau cakap kat aku tadi. Aku cakap dengan kau lah. Terus aku bilang dekat listeners lah. Cuma aku nak ketawa sekejap lah pasal kau plus size. Normal lah. Plus size is normal. I mean at the end of the day, whatever size pun we must love ourselves lah. Yes, kan? Betul. And pasal apa, when we do this kind of thing, I know it's entertaining. You know, kita dapat juga kasih kita punya listeners, viewers kita have a laughter, because they say laughter is the best medicine. Yes. Tapi bila kita cakap laughter is the best medicine, macam kadang-kadang kita stress with life, right? And then kadang-kadang kita pun rasa macam kita nak seek entertainment.
You know, we want to have an entertainment. Kita pun nak have an escape zone where kita pun tak nak fikirlah pasal masalah-masalah kita. Betul. Jadi untuk episod ini, topik yang kita nak cover is apa benda salah lah kita buat waktu kita stres. In a way that kita akan share dengan korang dulu waktu dulu yang kita stres. Padahal stres ni tak seberapa pun sebenarnya pun, tapi alasan dia stres family problem aku stres dengan mak aku stres dengan mata aku main timer. Mata aku tak break lama tau timer. Jadi macam waktu-waktu dulu, I think it applies for the current situation juga, where macam everyday, not say everyday is rainbows and sunshines. Ada kala hari juga kita akan go through some difficulties in life. But when we talk about coping mechanism, okay, because unlike macam kita in the past, bila kita stress, there are some of the wrong avenues that we turn into. Okay, which without realizing it is resulting us into being in unwanted places like macam prison. And then some things yang kita buat tu macam kita rasa it's a short getaway, tapi sebenarnya dia menambahkan lagi masalah. Menambahkan lagi masalah. It destroy kita punya mind, kita destroy the relationship that we have with the people around us lah. So bila kita cakap pasal stress buat benda salah, sebenarnya let's talk about apa sebenarnya yang kita stress ni waktu dulu-dulu ni ke? Time muda-muda actually aku rasa macam tak banyak sangat stress lah. Dia macam kawan ni stress, kena paitau. Ke mak bapak macam bingit dengan kita pasal kita tak belajar. Kau pergi sekolah, kau tak dapat absorb apa yang cikgu ajar. And then cikgu just rabak. Okay, so cikgu pun problem jugalah kan. Kau pun stress dengan cikgu lah. Yes, true. Okay, betul. Then kawan-kawan ke, then kau main CCA. Macam for example kau nak main bola, kau pergi demi training semua, pergi selection, last kau tersingkir. Stress apa? Alamak, aku dah main sungguh-sungguh lah. Jadi tu yang dapat tak bagus yang main dapat aku. Tak dapat. Tapi one thing pada aku realise macam as kita tahu that everyday kita live in our daily life kita mesti ada problem. Of course. Is a problem that kita have to face, tapi kita dah replace that problem with the word stress. Correct. Macam contoh nak berak, tai tak nak keluar pun stress. Kau faham tak? Aku pernah kena bro. Kan macam stress macam naik Grab, macam as example. This is just an example lah guys. Contoh macam kau pagi nak book Grab, tak dapat Grab, stress macam lambat everything is all about stress. Sikit-sikit kau asyik cakap tu word stress. Betul. So macam kau terbawa-bawa lah in a way. Tapi like for me, okay, like dulu bila aku rasa aku nak touch on aku punya coping mechanism. I mean the stress that I'm referring to. I think best when I want to cover on time aku tengah consume drugs lah. Of course. Yeah, because okay, memang at the point of time, let's talk about that episode of aku pay life. Aku punya kerja, I'm being paid well. Okay, I work in a port. I was paid quite well, to be honest. But basic aku tak besar. Cuma aku kena banyak OT. Okay. Tu leceh. So as you guys know that tak semua kerja ni, semua tempat kerja stress. Of course lah. Kau kena jawab dengan manager, kau kena jawab dengan colleague, kau kena jawab dengan orang yang bawah kau, supervisor kau. So memang it is a stressful environment lah. Walaupun tu tempat cari rezeki lah orang cakap kan. Yes, betul. Tapi definitely I think some of you, the viewers here pun and the listeners here pun tahulah that macam everywhere, be it kerja ke rumah ke, ada stress. So at that point of time memang kerja aku stress. Memang stress pasal aku punya kerja ni case kena banyak meet deadline. Sorry, kau kerja dekat port? As in PSA? Yes sir. Ini baru aku nak tanya soalan ni. Minta maaf lah kalau aku tanya or have to touch on this. Aku dengar that PSA is actually not a good environment to work at because there is a lot of drug abuser inside and the access of drugs is easier. Yep. Is it true? Ni nampak sang kau tak dengar podcast aku episod yang sebelum ni lah. Bro. Tak lah. Okay, kalau coming back to your question, kalau kau tanya aku, sebenarnya tempat tu aku will say that aku agree 70%. Okay, because at the end of the day, pucuk pangkal hati sendiri. Betul. It all depends on diri kau, macam mana kau bawa diri kat dalam. So macam it depends on, pasal dalam PSA ni dia ada banyak section tau. Maksudnya ada banyak department. Kau buat tower crane. Kau bawa crane operator, then kau ada lashing.
Tapi yang selalu yang kena is driver, lashing you budak. lashing budak-budak. Okay, tapi before that, kita tahu juga lah pasal this kerja aku ni, since the question is there, right? Memang kerja dia stressful because it's a very fast pace punya tempat. Okay, so macam contoh dulu, aku started from a prime mover driver. Aku kerja bawa trailer. Okay. But of course, disclaimer, bukan aku nak cakap masuk dalam kerja PACE ni mesti kau akan buat benda salah. Ini semua masing-masing. Betul. But aku can say that yes, there are percentage of people yang abuse drugs because of kerja kat dalam, which termasuk aku was one of them. Jadi bila aku started as a prime mover driver, kerja je is 12 hours shift. Okay, that point of time aku kerja 12 jam punya shift tau. Rabak sure. Rabak. And then the break is only 15 minutes. Sorry. Dia 15 minutes break aja. So kau lincah kaduk, beli makan dekat kantin, lepas tu dekat dalam coffee cabin juga kau makan. Weh, penat gila sih gitu. Habis macam kau ambil kontainer, kau kena hantar kontainer tu dekat dia punya kapal within a certain period of time. So kalau kau lambat, kau kena LD. They call it LD lah. So what's LD actually? Macam saman gitu macam kena fine. So the definition of LD, tadi kau pandai-pandai PK, kau cakap penalty kick. LD aku lupa lah. Tapi aku rasa some of the viewers tahu. Aku sudah lupa lah what is LD. Long distance lah. Long distance relationship something like that lah. LD rokok LD merah. Okay, silakan. Jadi bila aku kerja tempat macam itu, I really enjoyed working there. In the beginnings Tapi it started pasal basic semua ada okay. But then in order for me to earn more, aku kena OT. Yes, of course. Okay, tapi aku punya OT is like literally 4 jam. So aku punya shift is 7:30 AM to 7:30 PM. Betul. Okay. So diorang kadang-kadang tanya aku boleh OT because company aku dia nak kena selalu supply drivers to PSA. Kalau short supply, company aku kena saman. That's the reason why diorang selalu cari orang OT. So to fulfill the demand, to fulfill the supply. Okay. Jadi bila kadang-kadang aku dah nak habis kerja, nanti diorang tanya aku boleh OT tak, boleh OT. So aku selalu OT. At the end of the day, aku tahu I get extra pay pasal aku ada OT. Jadi dah jadi sampai apa tu, almost every day diorang minta aku OT. Jadi bila aku nak cakap no, macam susah. Tapi dia tak ada cap of like let's say 50 hours of work. Tak kisah bro kat dalam. Kalau okay. kau tanya aku pernah kerja dekat dalam maximum kan, aku pernah kerja 3 setengah hari straight aku kerja. Aku main tidur like 15 minutes, bangun. Rest 20 minutes, bangun. No wonder budak dalam so banyak langgar. Yes, tapi baru-baru aku kerja kat sana, memang the job scope is just to drive and bring containers from point A to point B. That's all. Okay. Bila aku dah start OT, memang penat memang rabak. Habis kau imagine aku habis kerja dalam pukul 10.30 gitu. 10.30, 11.30 aku habis kerja. Habis dapat aku tinggal Marsiling. Aku kerja kat Pulau Brani Terminal, sorry. Brani Terminal is at Vivo City sana. Yes. So aku sampai rumah selalunya 12 pagi, 1 pagi, 12 pagi aku sampai rumah. Tak ada live. Lepas tu tidur pukul 5.30 nak kena bangun. Jadi aku all the way kena OT. Okay. Memang dia more to mentally tired. Dia more to physically tired at that point of time. Okay, tapi rezeki aku pasal aku kerja OT bagus, aku tak pernah MC, tak pernah apa, aku dinaikkan pangkat. I was promoted to become a foreman. So they call it supervisor lah. Aku dapat supervisor. So bila aku kerja dekat sana, supervisor pun stress gila bro kerja dia. Yalah, banyak responsibility. Mana dengan driver aku, mana aku nak kena jawab dengan manager, mana aku kena fulfill, aku kena cari driver. Today must come work. Sekarang kapiten pula nak kata today want OT. Macam gitu lah. Aku punya is my job. Memang daripada dulu job aku is like that. So it was, memang is a stressful punya environment lah nak to work with. But coming back to your question, kau cakap free easy access. Yes, it is a free easy access. Tapi PSA ni security also very tight. Kau keluar masuk memang ada security kat sana. There's ATOS, there's main gate. Kau nak kena go through security semua. Memang is very strict. Cuma sometimes kapal ni masuk daripada luar negeri. Yes. Kapal masuk daripada luar negeri. Jadi kadang-kadang barang ada. So kadang-kadang rokok pun ada. Itulah yang aku dengar. So sayur pun ada. Sayur dah boleh makan tu. Sayur kobe, sayur kangkung ada. Jadi macam ada pernah aku tak pernah langgar. Okay. I just don't know at that this one particular day ni aku memang stress gila lah. Aku rasa plus aku kena OT, kerja all the way, tak balik. Pasal aku jadi supervisor pula, shift aku dah tukar. 24 hour shift bro. 24 hour shift? Betul. Start bekerja pagi 10.30, balik besok 10.30. Lepas tu kadang-kadang kau dah kena balik the next day 10.30. Kalau aku tak cukup driver, aku kena sambung bro, bawa trailer. Aduh. Walaupun aku supervisor. So you imagine that aku kena kerja all the way. That's why aku cakap aku pernah kerja sampai 3.5 hari. Tu sebab lah orang satu lab. While I was working there, aku dah memang tahu that a lot of some of my colleagues pun semua langgar. Okay. Semua pun ambil.
Tapi diorang ambil is because of leisure. Ada ambil alasan kerja lah. To them macam angkat ni benda boleh perform, boleh work longer hours, so can work longer hours, can OT, so can earn more. Correct. Yeah. Then at the point of time memang aku tahu, memang when I was in, bila aku dah jadi supervisor, aku lagi kenal dengan different departments apa. Lashing lah, budak-budak yang naik kapal ni semua aku kenal apa. Cuma there's this one particular day bila aku macam tak tahu, I can't remember macam kenapa aku stress gila. Sekali aku masuk office. So semua tengah langgar. Ramai orang. Ramai lah, semua tengah langgar. Semua tengah langgar. I think it was on a break ke apa. Dan cakap macam nak try apa gini. Habis so, aku dapat the definition of ramai berapa ramai tu agak kau? I think more than macam 3-4 orang lah. Tak ramai lah, 3-4 orang gitulah. So 3-4 orang semua tengah apa tu. So bila diorang tengah langgar tu, aku tengah stres gila lah. Aku just tengah stres gila. Sekali aku pula, padahal dulu aku pernah in this situation. Bila diorang ramai-ramai ajak aku tapi aku tak nak. Okay. Ada particular day aku dah stres gila, diorang ajak aku dan aku tu macam okay lah, come on, let's give it one time aja, kita try. Aduh. Habis kau tahu the word that because that point of time diorang angkat saya batu. Correct. Okay, so pada orang ni tak ada apa-apa, ni kerja bagus, ni takkan addicted me. Jadi pada aku the word tak addicted tu itu berat. Buat aku rasa macam okay lah, kalau kau cakap tak addicted, then okay lah, let's make this a one time thing lah. Correct. Jadi aku angkat, bila aku angkat tu hyper gila lah. Tiba-tiba rambut kau makin straight gini Tiba-tiba kerja semua lincah kaduk ni. Kerja lincah kaduk. Macam I was really hyper at that point of time. Macam aku very active, very energetic, otak macam bergerak. And jadi bila aku dah langgar tu benda, at first I thought it's a one time thing kan. But aku paling benci and menyampah sekali dia punya sober dia. Bila tengah down. Tengah down lah, ya. Bila tengah down aku macam makin stres. Pasal kau dah penat. Dah penat. So bila dah down, benda tu dah tak ada effect dalam badan. Aku macam down. Habis aku macam makin bingit, makin stres. Jadi kau faham tak? Bila benda tu cycle dia repeat. Yalah. Jadi pasal tak tidur, tak apa kan. Habis aku rasa tu hari aku tak tidur macam 1-2 hari aku tak tidur. 1 hari lebih aku tak tidur. Dah heavy dia. Macam 1 hari lebih gitu aku tak tidur. Bila dah down, aku stres. Jadi bila aku stres, memang aku tak addicted. Tapi aku mengharapkan tu benda lagi. Yalah. So aku jumpa balik budak-budak ni. Semalam korang angkat batu mana, aku nak try lagi lah. Diorang pun macam okay, no, try. Kau faham? Pasal aku supervisor kat sana. Diorang, I think that point of time diorang semua sama dah just kerja dekat lashing. Jadi tu dia macam ada supervisor lepak dengan diorang, angkat sama-sama. Macam happening lah kira. Pun dogol dengan diorang juga. Jadi pada aku di situlah permulaan dia, aku start to make it's not addiction but it's like a habit. Macam aku perlukan benda tu because of work, because of gedebak-gedebuk ni semua kan. Which is for me is a nonsense reason lah. Padahal aku pun ada juga kawan-kawan supervisor yang lain-lain. Tapi diorang tak langgar apa. They can cope with their stress. Kenapa aku tak boleh cope dengan aku punya stress? So it's just an alasan aja. Cuma at that point of time kau ada fikir macam itu? Tak ada lah. Tak ada fikir lah. Tapi cuma macam pada aku is aku take that as a coping mechanism. I say coping mechanism lah. It's just an escape zone. Just want to get away from work, from stress, enjoy with the activity, then baru come back to work. Which is actually a wrong mindset lah. Tapi kau save, tak payah makan, tak payah apa, kau just 1 lap 2 lap. But it's only for the beginning saja, for the first few times saja. After that dah boleh as per normal makan, and then lama-lama tak effect. Dah tak ada effect pun. Cuma dah jadi kebiasaan. Macam kau ambil. Jadi because of that one time thing, correct, the cycle never stops. Aku angkat. That's where it start to slowly destroy things. It destroy my performance in work. Pasal apa? Tak cukup tidur. Habis kerja asyik cranky, asyik groggy. Lepas tu it affects my relationship with my wife juga. Pada point of time kau dah kahwin dengan wife kau lah? Baru-baru jugalah aku. This was the reason why aku masuk DRC lah. Okay. This was 7 years ago. Aku bila dah start langgar, aku dah kerja dekat PSA ni. That's where it never stop. Jadi like I said tadi, it started from I thought it was a one time thing. Orang cakap apa, ini takkan addicted punya, semua bedek lah. Ni rasa rindu. Jadi because of that, I think tu yang slowly it start to scale up gini. Then macam aku cakap, it affects the performance kat kerja aku. So due to that, aku pun dah tak boleh kerja, aku berhenti. So aku dah start, it destroy my work performance. It also destroy, pasal aku jadi macam kau tu, paranoid. Yalah, kau dah tak ambil tu, kau macam CMB. CMB tak apa. Habis macam aku dengan kau kerja, kita klik. So let's say kau buat benda tak betul, aku macam bingit dengan kau.
So aku macam paranoid dengan kau. Macam apa ni, kau handover kerja kat aku macam merepek. Jadi aku sort dengan kau. Kau ada rasa macam demon like talking to you It's like kau that. rasa macam dia ni berbual belakang aku sih. Macam kau tak ada. sikit. Padahal bangkat ni benda makin stress bro. Itu sebab Makin stress. Macam for me, yes, I don't believe in depression lah. correct. Kan pada aku memang daripada dulu, pada aku tak believe in depression. Angkat ni benda boleh bawa pasal depression lah. Sampai aku tanya diri aku tahu, aku tengah depressed ke ni? Stress lah. Aku depressed bunuh diri lah bagai. From using the word stress sampai dah using the word depressed. So I know there's something wrong with me already. Correct. Macam salah, apa yang aku depressed macam kerja rabak. Macam everything just doesn't go right. So because of that, aku keluar daripada PSA, aku cari kerja lain. Company yang aku kerja pun rabak juga. Cuma aku tak nak reveal dekat sini lah. Kerja company tu pun rabak juga. And then the day aku tak boleh perform. Aduh. So every time aku stress aku ambil. So pada aku macam it doesn't stop sampai aku kena tangkap. Wish. Jadi daripada situ aku start to learn more about life, where what are our coping mechanism bila kita tengah stress. Macam kau dulu bila kau langgar, why kau langgar sebenarnya? Langgar tu maksudnya ambil drugs lah. Actually bila aku first was introduced to math, which is air batu lah. Sama juga macam kita dah ramai lepas sekolah dia panggil macam nak lepak apa. Then aku tak tahu actually pasal apa. Dia cakap okay tak apa pergi lah. Then at that point of time aku rasa aku macam stress lah, pasal aku ada tagging kan. Okay. And then tagging nak kena balik pukul 9 every day pasal aku sekolah. Then aku macam alamak stress lah nak kena balik before 9. Then aku macam okay lah, member aku ajak keluar. So kita pergi rumah satu members ni. So diorang cakap aku, diorang nak langgar. Aku cakap langgar apa? Cakap air batu. Okay. Then aku tak tahu apa-apa apa. Then aku cakap okay tak apa pergi. Dia cakap whatever you do, kau tahu isap rokok kan? Aku cakap aku tahulah of course. Benda ni macam isap rokok je bro. Nanti kau rasa. Dia cakap betul tak betul? Itulah aku try sekali. But in the room there were a lot of us lah. Habis dah barang lah sikit, kita nak kena share ramai. Okay. So macam everybody took like 3 puff, rolling, pusing sampai kat aku. Aku tak tahu bakar. Aku panggil orang bakarkan aku. Dan aku macam, tapi kau tak rasa macam nervous ke takut ke when the moment the first time kau nak try tu benda? nervous lah. Aku tak tahu apa-apa. Dia macam okay, dia macam gini kau relax. Benda ni dah cair, baru kau hisap. Okay. Aku cakap go baru kau go. Sekali aku pergi bodoh, aku pun tak tahu apa dah, macam nak buat ni benda. Aku pun sedut macam kau tahu sedut straw. Issue lah. Dengan air dia sekali aku minum. Busy je tu. Tu dia cakap kau, alamak kau ni apalah Kel. Aku cakap aku tak tahu ni benda. Then barang dah tengah sikit, diorang cakap kita tak apa Kel, aku ada barang lagi satu. Jangan kita duduk luar. Okay. Aku duduk luar, dia aku dah macam uneasy macam lain Dia cakap Kel macam kita let luar, kita dapur, kita isap ganja. Ganja pula. Aku cakap ganja isap macam mana pula? Relax je. Kau isap macam biasa, macam isap rokok. Ni memang kau just isap macam isap rokok. Tu aku isap. Sekali dia cakap tak ke, bukan isap macam itu. Kau nak isap nak tarik. Okay, aku pretend. Kali aku try gini. Tak boleh bro, ini rabak. Kelat saya tekak. Okay, minum air. Before aku boleh realise what I was doing, aku dah lost. Tapi kau tak ada macam it cross your mind macam ni benda aku tak nak ambil ni benda salah siul. Actually dulu bila aku was growing up, aku was thinking that I will never touch drug. Yalah, drug ni benda ni. Tapi apabila aku dah rasa lain bro. Tapi pasal is it the influence from kawan-kawan kau macam pasal diorang cakap aku macam isap rokok apa. Then kau tahu bila let's say lah kau dah macam kau puasa, daripada pagi sampai ke maghrib kau tak isap rokok, and then that first stick kau ambil bila kau buka tu, then kepala kau noning. Don't explain aku gitu. Okay. Kau akan rasa noning macam gitu. Macam macam best. So ganja is about all the sensation, the feeling. Okay. Kali aku try lah isap ganja, pun diorang cakap aku isap air batu ni macam isap rokok lah. It's the same. Kau isap rokok, keluar asap apa, macam sama. The fundamentals are the same. You are just burning that thing, and then you're inhaling, and you're kau exhale apa, asap. Tapi punca ni pasal stres Punca dia sebenarnya aku macam alamak bingit lah. Aku dah sekolah. Sekolah habis balik pukul 6. Pergi balik naik 969. Tentu aku tidur. Dia aku cakap tak apa, ni hari aku cabut sekolah. Dan aku jumpa member aku. Aku gisap ganja. For the first time. Ni semua for the first time.
Tak pasal lagi pun yang bila aku keluar RTC tu, the problem is aku dah dengar daripada kawan-kawan Okay. like all this type of drugs. Okay. Ada aku macam macam curious lah, macam apa Sekali kebetulan aku pula stress, member cakap macam nak jumpa apa. Dia pula cabut sekolah, cakap okey lah, sembarang lah. Kali berbual pasal tak, aku macam pressure saya tagging. Habis berbual kat dalam bilik, kalau semua mak dalam satu bilik, jadi songsang. Tak boleh pergi sekolah sudah lah gini. Alamak, tak payahlah. Tagging potong semua. Diorang dah asuk-asuk aku tau. Potong. Setan lah ni Dia aku cakap tak boleh lah. Walaupun aku dah tengah trip ni, tapi aku punya conscious mind cakap, aku tak boleh ni tagging, aku tak boleh pecahkan. Correct. Kalau tak, nanti aku duduk lagi lama lagi. Sekali tak apa. Sekali kebetulan aku rasa bila aku dah hisap tu dah terlebih, aku dah lost bro. Okay. Aku sampai jalan, aku langgar tembok. Nak pergi toilet ni, aku jalan, aku langgar tembok. Okay. But then aku macam, bila aku dah tengah trip gitu, kawan-kawan aku bahankan aku. And then bila kau tengah high, you know, bila kau tengah rasa ni benda, you are being very vulnerable. Yeah. So bila orang lancawi kau ke, orang kekekkan kau akan rasa macam kau mesti keksing dengan orang macam terasa saya dia ni alamak. Lu cakap gua lu dengan gua brother saya. Okay. Macam dia a bit emotional sikit lah. Macam lu dengan gua brother saya, habis lu kekekkan gua. Okay, faham. Habis depan ramai lagi dah ramai orang lagi aku rasa macam alamak. Tak boleh, aku rasa macam aku dah paranoid gila tu, aku cakap tak apa. Dan orang panggil. Katalah macam biasa apa, kawan-kawan nak ambil gambar. Jangan ambil gambar. Jadi dalam hati aku ingat diorang nak bahankan aku. Pasal aku dah masai rabak, aku yang muka dah jugalah ada tengah macam ni. Ambil gambar okay bro. Rabak sure lah gitu. Aku masih ada lagi gambar tu. Dekat aku rasa Facebook ke mana. But the thing is, aku rasa macam ni. Terus aku macam ni bukan aku stres pasal sekolah tau. Aku bawa ni benda. Sekarang stres ni, kawan-kawan aku semua bahankan aku ni. Yeah. And dia orang bukan just kawan, dia orang semua dipanggil brother. So aku rasa macam tak boleh lah. Aku balik tu aku cakap alamak. Aku macam merayu kat abang aku, cakap aku stress lah. Kau stress apa? Stress pasal lagi isap dada. Yalah. Pasal aku nak kasih ni benda hilang. Aku cakap ambil dada nak cover stress, tapi ambil dada makin stress lagi. Aku balik rumah tu aku cakap alamak dia tak boleh dia macam ni apa benda tak ni. Kena gaya lah. Dah tak kena gaya. Habis aku takut mak aku balik. Mak aku kerja office hours, dia akan balik dalam pukul 6. Nanti dia call, dia tanya nak makan tak. Okay. Aku dah cakap mak aku tak payah. Cakap Aika tengah tidur je. Jadi mak aku balik, aku terus macam aku peluk bantal, aku asyik tidur. All the way aku macam tu aku cakap tak boleh lah ni benda dia. It's a no lah. Yeah. Actually to mix drugs is a no. Yeah. Correct. That's true actually. Jangan sekali-sekala campur aduk dengan drugs ni. Betul aku lost gila. Tapi memang kalau kita cakap pasal the most common thing yang macam, I mean for this the areas of life where kita kan cakap semua orang ni stress kena ambil drugs lah. Macam majority yang kita kenal ni semua kalau cakap ambil drug ni semua is pasal either stress ataupun just nak try, macam they just want the thrill of it. But we don't just say about drugs juga. It can also resort us to macam aside from the drugs, tapi before that a disclaimer guys, sekiranya macam mana korang stress pun please stay away from drugs guys. Stay away from drugs. There are so much more other channels, avenues for you to overcome kau punya stress. Betul. Korang rasa korang ambil stress, one time thing is never gonna be a one time thing. In fact bila korang dah start angkat, dia peshok rasa sekejap aja, lepas tu korang akan menyesal, korang akan rasa life korang macam siap. Betul. Because aside from just drugs saja guys even macam dulu the coping mechanism yang kita dapat, yang kita ada bila kita stress is macam aku, aside from the drugs, now aku nak throw back again ikut zaman when I was in my teenager. Okay, stress dengan life, bingit dengan life. Bukan stress bingit saya cakap bingit and everything all. Itu yang part macam let's say contoh aku dengan kau ada misunderstanding. Okay, jangan cakap aku dengan misunderstanding lah. Let's say aku ada matai lah. Macam aku cakap tadi, matai perangai, matai main timer lah. Okay. Kau stress. Kan lepas tu kau stress, lepas tu kau jumpa kau punya kawan-kawan. Okay. Jumpa kawan-kawan kau, dan lepas tu kawan-kawan kau pula gang related. Okay. Kita ada hal dengan dia ni, Jadi kau lepaskan kau punya stress. Kau lepaskan anger kau, you're venting out your anger on someone else. Correct. Someone else. So stress ni korang kena faham tau macam mana kita kena deal with it. Correct. Sepatutnya kau stress, kau kena cari benda untuk cool down your stress.
Correct. Tapi macam ikut dulu time kita, zaman kita dulu ni, Tak ada bro. stres kita ni, kita buat benda menambahkan stres. Bingit je, go dulu baru boleh cerita. And kita dia macam ni tau, kalau dia punya cycle merepek tau. Kita stres, Betul. buat benda untuk coverkan stres kita, Lagi menambah stres. tapi dah menambahkan stres, buat mak bapak pun stres. Itu perkara yang normal lah bro. Ya. Memang kita punya kamus tu actually memang gitu. Stress equal to add more stress. Terus equal times 2 square 2 to parents. So that's why macam the topic tadi yang aku nak cover is about dealing things bila kau stress. Because even up till now, kita lagi stress sebenarnya. Yalah, Because lagi. kita living at this age where kita banyak responsibilities. Banyak benda yang kita kena fulfill, tanggungjawab kita sebab as a husband, as a father, bills to pay. Macam dulu, especially macam dulu punya stress with people. Yeah. Stress with environment. Tapi all. sekarang bila when we are matured, when we are at this age, kita stress, dia punya stress with people ada. Adalah of course. Stress with family ada. Stress with relationship ada. Stress with financial. Financial is always number one lah bro. Financial will overcome a lot of things. So macam contoh, yes, sometimes the family, kita family semua okay, tapi tak cukup duit. Bil bertanggung, bertanggung nak belum bayar-bayar lagi. Ya, betul. Kereta rosak, motor rosak, nak repair ni, duit tak cukup, bank dah call, ni semua. Is memang macam mana pun, that's why I realise kita tak boleh escape. We will always have problem. Jadi kita tak boleh biasakan diri kita asyik cakap word stress. Betul. So macam that's where I start to practice. Macam jangan sikit stress lah. Tak ada orang substitute word stress ni dengan aku bingit lah duk. It's better to say word bingit pada aku lah daripada cakap stress. Pasal sometimes it's also the subconscious mind. The more you say about it, the more you will act to it. That's why macam aku pernah cakap in my previous episode, aku tak believe in being a hot temper. Kalau aku si cakap kau hot temper, kau hot temper, kau kata bawa-bawa. Correct. Pasal kau dah label diri kau as hot temper, mindset kau pun automatically rasa macam kau ni hot temper. Jadi at small little things kau akan retaliate. Betul. Jadi when we talk about overcoming stress, ni macam mana lah aku nak share dengan korang juga. Boleh. How I overcome stress lah. Okay, memang dia to be honest, macam mana pun lah, I've met with so many successful people. Betul. I've met with millionaires. Okay, aku pernah jumpa millionaires in Singapore. I've met with millionaires in Malaysia. Okay, aku berbual dengan dorang how they cope with stress. Okay, because especially as an entrepreneur. Correct. Entrepreneur lagi stress. Pasal macam all the list yang aku cakap tadi the business. On top of that tau, the financial, the relationship problem, marriage lah, apa-apa, anak issue gini-gini. Ini dengan company yang kau ada, dengan staff, dengan competitors pun is additional stress. Correct. Okay, so aku selalu tanya diorang macam what is your coping mechanism. And pada aku the number one thing macam tadi, instead of aku cakap word yang macam the negative words like stress, bingit ni semua kan, aku replace it with dengan istighfar. Aku selawat. Aku practice this because it's just a word apa. Correct. Daripada kau cakap stress lah, bingit lah, sial lah, daripada kau maki-maki, Betul. kau just make it a habit to replace these words with istighfar, Positive selawat. Daripada kau just cakap macam kau bingit kan, Astaghfirullahalazim. Aku cakap kau, aku feel better bro. Yeah. That's why macam sekarang, bila aku at first yes lah, macam I know macam some people they are not used to it. It's a bit weird lah. Macam if I want to go to the Islamic way, I'm not the best person to advise. Correct. Okay, but this is what I practice. Aku buat. That's why macam even for kau pun kenal aku, kau tahu perjalanan cerita aku. Dulu Correct. orang berbual pasal aku je aku dah sort apa. Yeah. Turunnya mesti aku nak suit apa. Betul. Tapi sekarang even dekat dalam life, orang berbual merepek, aku just macam boleh, I can calm myself down. Pasal aku dah biasa dengan diri aku, how aku cope with stress. Bila macam even contoh like if there's something happen, sometimes all I need to do, yes, orang akan cakap, oh kalau stress, marah, ambil wudu and everything. Yeah. Aku suka practice this where aside from tadi aku cakap aku suka istighfar, aku suka selawat, aku suka buat this 5 second break. Aku call ni, aku panggil ni, I just use this my own terms. Correct. I call it a 5 second break. Okay. 5 second break this where let's say something happen, aku stress gila, aku will hold my breath for 5 second and aku breathe out. Kita tarik. Aku tarik for 5 seconds, aku breathe out. Ya, betul. Dan aku akan buat 3 kali. Tapi sambil aku buat tu, aku macam mengucap istighfar.
Macam to some people macam meripik Pusat nak buat tak gini. lah. Actually okay, I think for majority of the counsellors yang kat dalam kan, there is a thing called this is one syllabus yang cakap stop, think, go. Yeah, correct. So apabila benda terjadi, stop, relax. Kalau biasalah, kalau orang Islam kita, orang Melayu akan cakap kita istighfar. Yep. Apabila kita tarik nafas kita, apabila kita marah atau kita bingit, nanti kita punya jantung tu macam tiba-tiba laju. Yeah, correct. So what helps is actually when you breathe in, kau simulate kau punya heartbeat. Yeah. Then bila kau release, baru kau tak rasa sangat. Correct. Pasal when you do this method, dia sebenarnya kasih kau, apa tu orang cakap, dia kasih kau stable untuk kau think. Dia kasih kau fikir. Pasal macam dulu kita senang snap. Yeah, correct. Macam kau berbual meripik dengan aku kan, tak fikir tu aku tu tumbuk muka dia. Yeah. Macam dia bising kau terus sepak muka dia. So these are some of the technique, and which to some people mungkin pada orang macam it's nonsense, but trust me, it works. Correct. It works. Macam kadang-kadang yes, kadang-kadang macam sometimes certain things happen just instantly. Yeah. Macam lincah gaduh, macam kau pernah ceritakan macam kau gaduh dengan Apik taksi tu kan. Macam kau nak relax, tapi macam Apik tu dah berbual macam siap, kau pergi tumbuk muka dia. Tapi itu pun ada, like I said lah, everyone ada macam dorang punya coping mechanism. Yes, coping correct. strategy. Yeah, correct. Macam aku tiba-tiba kakak ipar aku tap aku, Haikal, go and fetch your wife. Yeah, correct. Orang aku terus macam come back to this reality that what the hell have I done? Yeah, correct. And also another thing aku nak share dengan korang, apa yang aku buat juga, aku make this a habit. In fact, almost every day aku akan buat. So after all these techniques yang aku dah buat kan, aku suka talk to myself. Yeah. Bukan gila, bukan biol, tapi memang aku suka berbual dengan diri aku sendiri. Aku akan cakap nama aku akan berbual dengan diri aku. So contoh, okay, let's say aku stress, aku bingit, aku akan cakap, San, sabar je San, kau don't worry, ni benda dah settle, besok kau just find new opportunities. Correct. I will talk to myself. Pasal apa? I know that no one can understand me more than me. Yes. More than myself. If I were to ask advice, yes, I know there are very supportive people around me. Okay, aku banyak good people. I'm surrounded with many good people. The most that they can advise me, sabar je, relax je San, buat bodoh je San. Betul tak? Betul. Yes, it feels better. It feels good. But it will feel better kalau kau berbual dengan diri kau sendiri, pasal kau je seorang yang faham perasaan kau. Betul. Kau seorang je yang tahu berapanya kau tengah stres, hati kau tengah sakit. Jadi yang boleh advise diri kau is kau lah. Is yourself. So that's what I do. Sometimes before aku dapat kereta aku kan, nanti aku berbual dengan diri aku, tak apa San, sabar San, mungkin bukan rezeki kau hari, tapi kau don't worry. Contohlah macam aku ada projek yang aku nak buat, aku tak dapat. So aku akan berbual dengan diri aku lah, cakap San, tak apalah, no problem lah San, besok nanti kita cari prospek baru. Besok kita try lagi lah, don't worry lah, jangan give up San, sabar je, kau relax je, okay. Aku berbual macam berbual dengan members. Aku akan buat macam itu. Pada berbual dengan diri sendiri lah. Pada masih aku buat Tapi gini. kau tengok dekat mirror belakang tak? Tak lah, kalau aku tengok mirror belakang, nanti shoot sendiri, nanti jambul, nanti berbual cik. Jangan buat aku satu. Tapi this are my coping mechanism guys. And of course on top of that juga is where solat jangan tinggal lah. Memang aku memang nak cover pasal the Islamic way. Pasal apa yang aku share dengan korang ni guys, experiences, disclaimer again, disclaimer ni semua benda-benda lama, don't touch drugs ni semua. Aku share dengan korang, that was dulu mindset aku, mindset kita. Betul. Okay. And for me, what helps me a lot is when I go to the Islamic way. Yeah. Sebagai seorang Islam, kita just tunaikan tanggungjawab kita, as simple as just solat 5 waktu. Aku feel calmer lah. That's why sekarang macam okay, to some people walaupun diorang dah stop dadah, when we share our experience, we explain to dia, macam tadi kau ceritakan yang kau bakar air cair, I can guarantee you some people will be triggered. Yeah, of course. They will be triggered apa, diorang macam siapa rindu Syul, baik Syul, bakar cair sedut. Tapi pada aku, it is what it is. It is something that you have to understand. You will be exposed to this. It's just that you have to make sure that, macam aku cakap dengan diri aku juga, your number one enemy is actually your negative mind. Yeah. Kalau mind kau negative, that is your number one enemy. So macam mana kau nak make your mind to be your good friend is kau kena switch from your negative mindset to positive mindset. Yeah. So of course aku tahu bila aku cerita-cerita macam gini it triggers, tapi aku tak trigger. Actually aku to be honest aku pernah members ni duduk sebelah aku. Macam nak punya tempat macam aku nak datang rumah kau boleh. Nak apa ni, nak langgar. Aku cakap okay, go ahead. Dia tanya aku, kau nak? Tak nak. Kau just
cakap macam itu no je lah. Dia cakap aku, macam mana kau stop cycle? Sebenarnya aku dah tanam dalam hati aku ni, ni benda aku dah tak nak touch lagi. Tak ada temptation sikit pun lah. Aku rasa tak. The reason why aku tak nak isap dada lagi is because the downtime. Kau nak kena macam face the down. Memang first macam get it, wow, isap tu macam kau dah ada feel kan. After that bila downtime tu, aku cannot afford to lose that downtime. Aku nak kena kerja, aku nak kena be very active. So if aku change aku punya cycle, aku punya body routine akan tukar. Betul. So aku feel adjust lagi kan semua. So aku buktikan diri aku pernah. Aku macam okay, tak apa. Aku nak buktikan diri aku yang this thing is really not meant for me. Aku try. Sikit je. Tak ada. No more. It's good aku dah tak nak destroy punya badan lagi. Aku play cycle dah sedap dah. Aku dah enjoy this. Tapi before we want to wrap up this episode, last yang aku nak share, aku rasa benda ni very useful juga. Pasal especially for me, I'm an entrepreneur, right? Yes. I have a few businesses juga. Every day is a stressful day for me. Of course. Okay? Every day is a stressful day for me. There's always some issues, problems and everything, right? Tapi bila aku cakap pasal overcoming stress, makin lama makin aku, because I have to go through. We have to go through, guys. Every day there are days where we have bad days juga. They say there's a bad hair day. There's a bad hair day juga. Bad hair day juga pun boleh stress tau. Jadi this is where macam lama-lama aku perasan juga dengan life aku. Every time bila aku able to overcome stress, right, it is actually making me a stronger person. Kau nak aku buka satu ni tak? Actually Allah tu takkan muji kita selain daripada kekuatan kita. Correct. Jadi bila kita diuji tu, kita kena be strong and anggap that ni adalah satu ujian. And always believe that apa-apa benda yang kurang baik terjadi, mesti ada hikmah dia. Ya, betul. So kalau kita look at that perspective, I think life will be much more meaningful. Betul. Kalau kita every time look things the bad way, bad lah life kau. When we look at the bigger picture, we think positively, that's why kita akan kena uji. Kita kena ada. So the coping mechanism is where does not mean kau stress saja. Macam some people, yes, they go to drugs. Some people, they go and drink, minum. Club, minum sampai party. mabuk. Tapi cuma benda-benda gini, dia boleh slowly, boleh escalate. Example macam sekarang, aku cakap saya minum mabuk, game, stress, pergi club, mabuk, minum, mabuk, dah start mabuk, sibuk. Dah start sibuk, panggil merepek, terlanggar perempuan ke apa, gaduh, mata perempuan tak happy, gaduh. Dia langgar perempuan gua apa, gua mabuk kena pukul. Kena pukul, masuk hospital, bil keluar RM10,000. Kau menyusahkan. Tak, ini kau cakap pasal lelaki. Kalau perempuan, aku ada this story lah. Actually this girl, aku tak tahu dia stress ke tak lah, but she went to club, she was drunk. Okay. Dia kena rogol. Aduh. So I think apa yang aku nak cakap ni is, you know, when we want to go to these type of places ke, macam kau rasa macam you want to have a getaway, ensure that if you're a woman, ensure that you have somebody with you. Yeah, correct. Cuma kadang-kadang bila semua dah mabuk, siapa nak jaga each other kan? Yalah, of course. Then you have to expect the worst lah. Yeah. So lelaki ni tried to rogol dia. And then of course lah, aku doakan terbaik untuk dia. But then macam kalau lelaki, kalau dah gaduh ni semua kan, aku rasa dia macam kau dah tahu kau mabuk, kau pergi club pun kau yang cari masalah. Yalah, you can just go to the bar mah. Yeah, correct. Go to a bar, or you just buy just drink, just lipat bawah blok minum. But now after 10 dah tak boleh minum lah. Yalah. That's the main problem. Yeah, tapi macam mana pun, ya apa-apa pun macam mana kita kena tahu that kita sebagai seorang Islam ni, kita akan sentiasa diuji. Betul. Itu tanda Allah sayang kita. Betul. Kalau tak diuji, kau problem child lah. Kau kira dah problem lah. Kau ada problem. Sepatutnya korang sepatutnya bersyukur dan kita ni kena uji. Jadi with that guys, hopefully you guys have some takeaways in this episode lah, pasal kita share experience kita. I'm just sharing with you guys on my own coping mechanism, you know, after going through all this episode of my life, how I'm able to be a stronger person to deal with stress, although every day I'm dealing with it. Tapi alhamdulillah, life is better. I still see the beautiful side of life lah. Okay, so as usual, before kita wanna wrap up on this episode, kita nak share dengan korang a code of the episode. Silakan Aika Malik. Yeah, saya silakan dulu, okay guys. Okay, this quote is by, aku tak kenal siapa lah, but it's from Maureen Kiloran.
stress is not what happens to us. It's our response to what happened. And respond is something we can choose. So bererti kira dalam kita macam there are a lot of things to think about. Betul. Yeah. Cuma how we think about the situation, macam okay lah, don't worry lah. Macam kau cakap kalau duduk dalam kereta, macam don't worry lah, InsyaAllah mesti ada rezeki. Sama macam aku, macam I know money will always be an issue for me. When I come out from prison, macam aku dah tak ada duit, CPF kosong. Macam mana aku nak beli rumah, macam mana aku nak kahwin, nak membesarkan, nak sponsor bini ke, nak provide to wife aku. Tapi Alhamdulillah, if you are doing something good in life, you think back macam actually there's nothing to be stressed about. Yalah, betul. As long as I have like benda yang aku buat ni, aku kerja ni, benda yang halal, InsyaAllah lah Allah akan kasih aku ganjaran yang halal. So that's why aku rasa macam tak payah nak fikir pasal duit lagi lah. Jangan overthink lah. Sometimes jangan terlalu banyak sangat overthink lah. Plan boleh, plan, and then kalau tak jadi mungkin bukan rezeki. InsyaAllah. You know there are other times that you can actually work more. For me that is the thing. Correct. Very nice. Very good one. Aku punya is from Hans Selai. Hans Selai. Okay. So dia punya very short and sweet je. It's not stress that kills us. It is our reaction to it. Betul. So memang betul macam tadi kita share dengan korang. Sometimes stress ni benda dia just small minor issues. Betul. Reaction kita je melebih. Baru kena main timer je. Baru kena main timer. Relax dia orang cakap apa? There's many fishes in the sea. Pergilah main Tinder ke Musmatch ke apa. Tak sponsor tapi yes, again guys, kadang-kadang it's just small minor things. Jangan overreact, jangan overthink. Okay, apa-apa ni semua dah akaran takdir. Kita buat yang terbaik. Kita try our best, usaha, lain kita tawakal, kita berserah daripada ni semua kerja Tuhan. Betul. So jangan overthink, jangan overreact, banyak bersabar. InsyaAllah bila korang boleh overcome that problem, that means there's something bigger and better waiting for you guys. Yes, okay guys, so before that, this episode is sponsored by Shima Martin Bridal. And don't forget to follow them on their social medias, which is TikTok, Facebook and also Instagram. And you guys can also WhatsApp them at 88947691, and you guys can use the promo code REBUILD100 to get $100 off for package 2 outfits and above. In Shima Martin Bridal, affordability at its finest. Okay guys, kita akan jumpa korang till the next episode. You all take care. Jangan stress, jangan ambil dadah, jangan gaduh-gaduh. And with that, settle.